Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia anak-anak Tuan Imam. Tuan Imam ni pangkat anak-anak nak pergi ke Kanal lah. Jawatan kuasa Qariah Masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi malam ni dalam Masjid Al-Ula. Masjid Ula ke Al-Ula? Ada al tak? Tak ada. Masjid Ula. Masjid Ula tu masjid tinggi. Tapi tengok tak tinggi mana? Al-Ula. Tapi kalau tuan-tuan sebut Ula. Kalau orang sikit Ula, dia tahu Ula. Mampu. Masjid Al-Ula. Okey, baik. Malam ni kita sambung balik lah buku kita. No. PKP ni, PKP nak tak habis lagi. Dia nak habis tu 31 bulan 12 PKPP. Lepas tu 1 Januari dalam kata PKP naik banyak lagi. Tu tengok kenal. Baik. Okey, bab 2 mana ni ya. Bulan lepas main hujan lah. Jadi hujan, Cik Imam kata orang tak ramai lah pasal hujan. Malam ni tak hujan, orang macam tu juga. Macam lah. Saja terik lah. Macam tu juga. Mana kata orang Singkiak ni seropok lah. Hujan tak hujan seropok lah. Sebab sebahagian daripada mereka telah disingkirkan. Lepas tak main lah. Okay. Baiklah, melawak lah. Tuan-tuan kecil hati pula. Kita tengok bab yang kedua. Bab yang kedua ni perintah kawalan pergerakan kesan terhadap ibadah. Betul kita orang ni tu. Betul lah? Baik. Okey. Tuan-tuan tengok muka surat yang 28, 29, 30. Perintah kawalan pergerakan 28, 29, 30. Baca sendiri. Selesai. Habis. Bisa ya. Selesai. Faham? Macam mana ya? Tu boleh. Satu terutama tentang fakta saja kan? Baik. Muka surat 31. Ni kita nak pasal PKP sekarang ni mana? Kita tak cerita PKPD, kita cerita PKPB tak? Ini kesan PKP tu. Ibarat yang telah kita lalui daripada 18 Mac sampai 21 Mei. Habis. Ni kesan yang pertama. Masa PKP tu kesan yang pertama ialah penutupan masjid dan surau. Ini kesan yang pertama. Semua hidup orang Singkiak, mana ada masjid ditunggu tu, kena terkejut orang ya. Terkejut lah. Beruk ke bewak? Hak belah sana beruk, belah sini bewak. Dua-dua ni. Kena terkejut beruk tu. Duduk biasa boleh main masjid tu tak boleh? Tak boleh main. Itu kesan yang pertama. Jadi sepanjang tempoh PKP tu daripada 18 Mac sampai 21 Mei tu masjid tak buka langsung untuk orang ramai. Apabila tak buka langsung orang ramai, dia memberi kesan kepada nombor 1 sembahyang Jumaat. Tak ada. Dia juga memberi kesan kepada solat fardu berjamaah. Tak ada. Sembahyang Jumaat 9 kali dalam tempoh PKP. Solat fardu berjemaah 325 kali. Banyak. Ada setengah tu marah kat kerajaan, buat tak boleh cukup 500 ni. 325 kali. 325 tu bahagi dengan 5 waktu, bermakna satu waktu tu 65 kali. Subuh 65 kali tak boleh main sembahyang di masjid. Zuhur 65 kali, Asar 65 kali, Maghrib 65 kali, Isya 65 kali. Banyak. Dia mula, hai, banyak semua lah. Selama ni pun memang tapi ni dia tu.
Nama ni orang tak pergi, tak ada kesan apa orang, tak ada kesan. Pasal dia tak pergi. Hak yang duk pergi, memang ada kesan lah. Tidak, baik. Kemudian, solat jenazah, tak ada. Di masjid, mati, mayang di rumah. Ada setengah tempat mayang di kubur. Dia tak payah ni rumah tak boleh pergi mayang di kubur. Mujur dia tak buang kubur, terus mayang. Mayang tepi, okey. Kesan. Lagi apa lagi? Sembahyang tarawih. Tak ada. Sembahyang raya tak ada Rasulullah tak. Pendek kat. Sembahyang raya pun tak ada. Itu kesan yang pertama. Kesan yang pertama. 31, 32. Saya tak baca ni, saya duduk syarah lah. Tentang tajuk dah. Ada buku baca sendiri. Siapa tak hati baca, suruh bini ajak. Kalau buku lain saya duduk mengajar tu, saya baca lah baris demi baris. Ni pasal nak cerita sekilas pandang saja kan. Okey, muka surat 33 dengan 34, 35, 33, 34, 35. Dengar saya nak urai. Kesan yang kedua, walaupun masjid ditutup, tapi dia benar agak main, iaitu jawatan kuasa Korea dan pegawai masjid. Pengecualian kepada pegawai masjid dan jawatan kuasa Korea. Okey, baik. Pasal apa yang jawatan kuasa Korea boleh main masjid? Orang ramai tak boleh? Ada pasal. Ada pasal. Semayang main pun untuk semayang jemaah. Semayang jenazah apa tak boleh? Apa pasal? Kerana nak mengangkat fardu kifayah semayang jemaah tu. Semayang fardu berjemaah ni ada dua hukum. Hukum yang pertama, fardu kifayah. Fardu kifayah ni makna jika ada orang melaksanakan tuntutan solat fardu tu, orang yang tak melaksanakan tak berdosa. Orang yang dimasukkan tu orang dalam satu qaryah. Orang dalam satu qaryah. Macam sini Masjid Ula ni qaryah Singkiak Darat. Singkiak Darat. Sana Singkiak Laut. Sepadan. Tahu mana Imam? Sepadan Singkiak Laut Darat. Betul Simpang 3 tu lah. Simpang 3 tu. Kalau kita jalan besar lebih Tanjung Dawai tu, harus Singkiak tu. Betul Singkiak Darat. Jalan besar, Sungai Pel. Tak betul Simpang 3 tu. Singkiak Darat lah. Tentu apa mana darat? Tentu orang juga. Apa mana darat? Darat ada dua makna. Yang pertama tak layak. Itu orang panggil darat. Yang kedua perok. Ni darat tu perok. Janganlah bangsa darat ni. Jadi tuan-tuan nak ambil mana? Nombor 1 nombor 2. Saya tu kelas. Ambil nombor 1 nombor 2. Ambil nombor 1 lah. Okey. Bisa dengar orang tak darat? Ni darat tu. Darat tu perok. Dia tengok. Dia macam apa? Orang asli tengok lift. Ada dulu saya pergi Mekah dulu tahun 98. Satu orang tua. Kita kan mata kita hotel tinggi-tinggi ya. Dia naik tangga, kita naik lift sampai tu. Belum main ke mana? Tak jumpa sangat, dia naik tangga. Awak tak naik lift? Dia kata, saya memang senaman. Padahal dia tak arti naik lift. Dan kalian tak arti tu lah orang. Dia tak arti tu, dia senaman. Dia jual di Mekah pun boleh mohon. Tambah ada Singkiak. Ada tentu cerita orang asli. So tak pergi lah sambil-sambil tuan-tuan akan pernah dengar. Orang asli main daripada Bali main Lodestar. Masuk temuan tinggi. Dia nak naik lift lah, orang naik lift. Lepas tu dia nak naik lift, dia apa nama, nak belajar. Tengok orang tekan lift kan, tekan. Lepas tu dia tengok lift terbuka, keluar orang perempuan. Dia tak masuk Lepas tu lift tu tutup, dia tengok keluar orang lelaki. Dia tak masuk Lepas tu lift dia pergi main-main, tengok keluar kotak, orang tak nampak. Lepas tu orang rumah dia tak bila nak naik lift, dia tak pakai tak naik lah. Pasal apa? Tak pergi nak keluar jadi apa tak tahu. Mula keluar orang jantan, dua keluar orang betina, hak kali 3 keluar kotak. Dia tak tahu keluar jadi apa, tak tahu. Pakai
pakai tak naik lah. Mereka main orang asli dulu bukan lah kemas dah kita kemas dah kita. Baik, satu lagi serta orang asli serta beda orang asli orang asli dia naik motor kan orang asli dia lesen apa tu tak, dia naik motor naik orang kampung orang asli naik motor mula seorang kawan tahan jadi dua press derah seorang kita tahan jadi tiga, betul press seorang tahan empat, rapat si motor bila rapat jumpa betul besar, bila jumpa betul besar lagi syok naik nak jalan ke tanah merah jumpa besar betul polis tahan dia tak berhenti, polis tahan tak berhenti, yang kawan tahan dia berhenti, bila tak berhenti polis ligan boleh ke polis kena berhenti. Polis tanya pasal apa tadi tahan tak berhenti, dia tak penuh lah nak berhenti dia lah. Dia tengok pakai tak habis aku ni habis jadi contoh orang asli dua tu lah. Jadi tuan-tuan, hukum yang jemaah ni fardu kifayah. Hukum yang pertama dalam satu qaryah bagi orang lelaki yang bermukim atau bermustautin fardu kifayah. Bagi orang perempuan sunat muakkad. Ada dua hukum lah. Bagi orang perempuan sunat muakkad. Dan fardu kifayah itu dikira terangkat jika solat fardu itu dilakukan di masjid ataupun surau. Jika dilakukan di masjid ataupun surau. Makna kalau kita sembahyang jemaah di rumah tak terangkat fardu kifayah, kat besar habis semua. Sebab tu kena sembahyang di masjid ataupun surau. Sebab apa? Masjid dan surau ni salah satu lah adalah tempat yang menunjukkan syiar solat berjemaah. Nak bagi faham mudah ni lah. Yang kata syiar berjemaah ni orang lalu kat tepi jalan tu. Orang tanya mereka buat apa tu? Mereka sembahyang. Pasal apa? Pasal dalam masjid. Tapi kalau dalam rumah orang sembahyang pun kita lalu, orang tanya mereka buat apa? Tengok TV kot. Jadi jawapan tak apa nak tepat. Betul tak? Tengok TV kot, makan kot. Tapi dalam masjid mereka buat apa tu? Masa tengok TV kot, itu gila. Tak apa aja. Jadi syiar. Syiar di masjid surau tu orang sembahyang. Maka terangkatnya fardu kifayah itu, solat fardu tu, jika dilaksanakan di masjid ataupun surau. Orang lelaki kalau dia sembahyang di rumah, orang perempuan dia sembahyang di mana pun dia sunat muakkad, dia akan fardu kifayah. Masjid ke rumah ke. Orang lelaki kalau dia sembahyang di rumah, dia hanya sunat muakkad. Jadi makna kalau di masjid tak ada siapa main sembahyang, makna semua kat belah habis. Sebab itulah pemerintah bagi pengecualian kepada pegawai masjid dan jawatan kuasa. Dia tak bagi kepada orang lain. Orang lain jadi bersedia bagi pegawai masjid orang tak tikai dah sebab mereka ada kuasa. Betul? Walaupun pengecualian kepada jawatan kuasa dan pegawai masjid, tapi bukan semua cara gilak-gilak ikut negeri. Ada negeri bagi 6 orang, ada negeri bagi 10, kebanyakan negeri bagi 3, termasuklah negeri Kedah Darul Aman. Termasuklah negeri Kedah Darul Aman bagi 3 sahaja. Dan 3 hak sembahyang tu kena orang lelaki-lelaki semua, orang perempuan tak boleh. Kalau 3 sembahyang di masjid, lelaki-lelaki 2 orang, perempuan 1 orang, tak terangkat. Syarat nak terangkat fardu kifayah ni dia kena 3 orang. Walaupun sembahyang jemaah tu 2 orang, kira dapat pahala jemaah lah. Tapi untuk mengangkat fardu kifayah syaratnya 3 orang. Syaratnya 3 orang. Tak mana bukti lah. Lihat muka surat 35. Itu bukti dah, dalil. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimul syaitan. Fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tiadalah di kalangan 3 orang dalam satu qaryah atau kampung tidak dilakukan solat berjemaah di kalangan mereka, melainkan nescaya syaitan mengusai mereka. Ini merupakan mereka daripada mengikuti Allah. Oleh itu hendaklah sekalian kamu solat berjemaah, kerana serigala hanya makan kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Jadi makna dia sebut tu angka 3 orang. 3 orang tu laki-laki. Jadi kena ketiak lah.
Pasal apa dia benak program masjid Jatan Kuasa Korea ni bagi main semua lah senang. Kau borang. Dia ada COVID, dia tak menggalakkan perkhidmatan beramai-ramai. Masalah jangkitan peringkat awal kan, bagi 3 sudah lah, 300 jumlah minimum. Bagi semua boleh apa 7 program masjid 5 orang. Imam bila 2 orang siap 5. Jatan Kuasa 7 cuma 5 orang. 7 cuma 5 orang. 7 cuma 5 sebelah. 7 cuma 5 sebelah. Pasal apa? Pasal tu imam tu dia pengurusi Korea. Jadi 7 cuma 5 sebelah. Betul ya? Betul ya? Tak boleh. Betul ya? 7 cuma 5 sebelah. Jadi kalau sebelah tu main apa salah? Tak boleh. Pasal sebelah pun kau ramai. Dia tak menggalakkan perhimpunan. Kau main 3. Kurang-kurang 3. Jadi 3 terpulang pada tu imam lah. Atau kalau mereka tu 3 orang tak main, mereka berdosa sebab mereka tak mengangkat putus pihak. Orang lain memang tak boleh main lah kan. 3 orang. Ada setengah masjid, mereka gilang-gilang. Cik Imam kata, okey minggu ni Awang, Mat, Ibrahim, 3 orang. Minggu pertama. Minggu kedua, Sofian, Sulaiman, Ismail. Begitu lah datuk tu. Dia atuk tu di bawah elok. Ada setengah masjid, dia kata Awang, Mat, Sulaiman, hampa pajak tu sampai habis PKP. Dia kata apa yang mampu yang ni. Yang penting 3 orang. Dia tu cerita dia. Selesai. Kemudian muka surat 36. Tu kesan yang pertama, yang kedua tu. Kesan yang pertama masjid tutup, tak boleh main. Kesan yang kedua yang main tu sikit lah, 3 orang lah. 3 orang. Okey. Kesan yang 3, lafaz azan semasa PKP. Semasa PKP kita tak dengar bunyi hayya 'alas salah. Kita dengar apa? Sallu fi buyutikum. Dia ada 6 versi. Nombor 1, sallu fi buyutikum. Nombor 2, sallu fi rihalikum. Nombor 3, ala sallu fi buyutikum. Nombor 4, ala sallu fi rihalikum. Nombor 5, as-salatu fi buyutikum. Nombor 6, as-salatu fi rihalikum. Semua makna semacam. Makna apa? Semayanglah di rumah. Semayanglah di rumah. Jadi bila dia bunyi begitu, orang bisa main masjid. Bila ada sallu fi buyutikum, Allah, semayang di rumah lah kita, tak boleh pergi masjid. Pasal dia pergi masjid kan, ada seorang zikir pula. Bila ada sallu fi buyutikum, mayanglah kamu di rumah. Dia banyak memang selama main duk mayang di rumah pun tak pernah main. Lebih kurang habis. Jadi pasal apa pergi tukang lagu tu? Siapa pergi tukang tu? Ada satu orang jumpa saya di Lostak, tapi PKP tak ada lagi. Di negara Arab mula bang tu lah. Dia jumpa saya di Lostak. Dia kata, Tuan Syekh, saya tengok YouTube lah. Lah orang tengok itu lah, YouTube. Saya tengok YouTube di Kuwait, mereka bang lagu lain. Bang lagu lain. PKP tak diisytiharkan lagi, kita dekat-dekat seminggu 2 betul lah. Di sana mula bang tu lah. Salatu fi buyutikum tu. Bang tu lain. Saya tengok macam mana dia bang? Nak bang tak hati, tak pernah dengar. Dia nak habak as-salatu fi buyutikum, dia lupa. Nampak? Hantu pasal apa katanya? Saya buat sana syiah apa? Dia kata syiah tu weh. Tu dia sampai tahu tu. Macam tak pernah dengar tu ya. Baik. Ini kita ambil cerita pasal salatu fi buyutikum ni. Bila sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, marilah kita sembahyang. Betul? Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Okey. Makna dia hayya 'alas salah, marilah kita sembahyang tu di segi hukum syarak, tempat yang paling afdal sembahyang adalah tempat dia mendengar seruan azan. Oleh kerana azan di masjid, maka tempat yang paling afdal sembahyang adalah di masjid. Jadi bila dengar hayya 'alas salah, start mutu main masjid. Walaupun main rumah tak apa, tapi tempat paling afdal di mana kita dengar seruan azan. Betul?
Dan setengah orang dia semayang di rumah. Sebab dia dengar surah azan di rumah. Sebab dia buka radio. Tu tak. Ni kalau cerita surah azan sedang langsung ni. Okey. Jadi hayya 'alas solah, marilah kita semayang. Tempat paling afdal di tempat surah azan mana? Di masjid. Kalau surau lah. Tapi masjid tak boleh main. Kalau main pun tak boleh. Bila tak boleh main, kena tukar kepada sallu fi buyutikum. Semayanglah kamu di rumah. Semayanglah kamu di rumah. Mana bukti dah? Buka muka surat 38. Muka surat 38. Kita baca hadis dulu. An Abdullah bin al-Haris an Abdullah bin al-Abbas annahu qala li muazzinihi fi yawmin matir. Iza qulta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nasa istankaru zaka faqala ata'jabuna min za qad fa'ala za man huwa khairun minni innal jumu'ata azmatun wa inni karihtu an uhrijakum fatamshu fi at-tin wad-dahdhi. Daripada Abdullah bin Al-Haris, daripada Abdullah bin Abbas, bahawa semuanya pada satu hari yang hujan turun sangat lebat, dia berkata kepada muazzinnya, selepas kamu melepaskan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan kamu lepaskan hayya 'alas shalah, tetapi sebutlah sallu fi buyutikum. Muazzin bertanya, kemungkinan orang ramai akan membantah. Abdullah berkata lagi, apakah kamu semua hairan apa yang telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, Rasulullah? Sesungguhnya solat Jumaat adalah wajib, tapi aku tidak suka menyusahkan kamu berjalan di atas tanah yang licin untuk pergi ke masjid. Ini hadis pertama. Serta ada Abdullah bin Abbas, dia duduk dalam masjid dah, tukang bang duduk dalam masjid dah, tiba-tiba hujan turun lebat. Lebat sungguh-sungguh ni. Bila lebat sungguh-sungguh, masa tu jalan tak pun tak ada lah, jalan jadi lincin lah. Dia kata kat tukang bang dah, tukang bang, orang Kedah punya bang kan, orang Kuala Lumpur panggil azan, kita abang lah. Tapi jangan silap cakap dengan orang KL, masalah. Ada masjid kat belah Lebuh Raya tu, jalan pergi utara, satu haji singgah semayang di masjid pergi jalan tu. Tuk Imam tengok Tuk Bilal dia tak main. Dia kata kat haji tu main belah Johor. Dia tengok anak UM, dia tengok tak ada orang nak bang, dia kata, haji, ya saya cakap mempunyainya. Dia kata bangsat. Dia suruh haji tu bangsat. Haji itu kecil hati, kita datang dari jauh dipanggilnya bangsat. Kita datang dari jauh dipanggilnya bangsat. Dia tak faham. Saya tak faham. Orang kalau tak faham bahasa orang jadi tu, betul tak? Macam cerita orang Singkiang lah. Orang Singkiang ni Tok Bizan dia duduk di Kelang, tiba-tiba tengah malam balik Maya Aisyah, dapat telefon kata Tok Bizan dia mati. Tok Bizan dia mati. Allah, dia pun kalau ajak anak dia pergi, Tok Bizan hak jentan mati di Kelang. Dia berdarah malam tu juga, sampai Maya subuh di masjid-masjid ada Kelang. Betul, lepas Maya subuh pergi rumah Tok Bizan mati. Tok Bizan perempuan pun sambut lah dengan sedih-sedih. Dia tanya Tok Bizan perempuan, bila meninggal? Dia pun pelik sikit lah. Orang saya, bila meninggal? Malam tadi pukul berapa? Belum semayang Aisyah. Oh, patut saya beli Aisyah malam tadi, orang bagi tahu meninggal, saya pun bergegas segera, dia kata. Okey lah. Cakap pelik sikit lah. Lepas tu dia pun, dia tanya Tok Bizan perempuan lah, pukul apa nak simpan? Dia tanya pukul apa nak simpan? Tok Bizan dia kata, tak simpan lah, kebumikan terus. Tu orang tak faham seorang. Tak simpan lah, kebumikan terus. Dia tanya lagi, kenapa tak simpan? Dia tak simpan, buat busuk je, dia kata. Faham tak? Dia faham tak? Dia faham tak? Dia tak faham. Orang Kedah ni hormat kat mayat kambuih tak boleh kata. Dia kata apa? Dia kata simpan. Ni ada cerita malam ni tak tahu habis berapa.
cerita orang mati buah dalam tanah, dia ada berapa jenis? Cara habis umur pada ni. Nombor satu Nabi habis umur orang panggil apa? Wafat tu. Nombor dua makam ni raja habis umur orang panggil apa? Mangkat. Tu raja kan. Okey. Nombor tiga ni sebelah. Nombor tiga ni orang baik-baik lah. Orang baik-baik, orang yang disayangi. Habis umur orang panggil apa? Kembali ke rahmatullah. Teriak tak izah-izah. Orang teriak je apa? Ayah saya kembali ke rahmatullah. Tu nombor tiga. Nombor empat sebelah. Nombor empat, orang yang kita sayang tu korang lah, orang biasa-biasa saja. Orang panggil apa? Meninggal. Biasa-biasa orang panggil meninggal. Pak Ambi mana? Dia pergi rumah. Pak Ambi mana? Pak tengok orang meninggal. Siapa meninggal? Haji Duk. Mana dia kenal? Meninggal ni orang yang kenal. Nombor 4. Nombor 5, orang tak kenal, dia panggil mati. Orang tak kenal dia panggil mati. Ini orang Kedah. Main-main rumah dia, Pak Ambi mana? Pergi tengok orang mati. Siapa mati? Tak tahu? Tak kenal. Betul? Tak tahu. Dia nombor 5. Nombor 6, orang yang dia meluat. Orang meluat panggil apa? Mampui. Mampui. Awang hadung keling hang tu pergi mana lama tak nampak. Awang tak tahu ya. Awak mampui sebulan lah. Tu ada 6 jenis habis umur. Boleh tu jadi mana ni? Ada 6 jenis habis umur orang Kedah. Nah, bila habis umur nak pergi bulan tanah. Nak bulan tanah dia ada 6 nama. Nabi wafat. Nabi wafat. Maka bulan tanah dimakamkan. Raja mangkat, disemadikan. Orang meninggal dunia, dikebumikan. Dikebumikan. Orang yang kita tak kenal, disimpankan. Orang yang kita kenal, disimpankan. Orang yang kita tak kenal, ditanamkan. Orang yang kita meluat, dikambuikan. Ada 6. Ada 6 jenis. Cara biomok 6 jenis, cara bulan tanah pun 6 jenis. Malam ni boleh tu menjadi. Okey. Baik, kita kembali kepada bang tadi. Okey. Sekarang dalam hadis ni kita Abdullah bin Abbas kata kat tukang bang dia, hang jangan kata lepas asyhadu an la ilaha illallah, hanya kata hayya solah. Hang kata sallu fi buyutikum. Tukang bang dia kata, lagi orang kata apa pula? Dia kata nak apa? Bukan aku orang yang pertama buat, Nabi buat dah dulu. Pasal apa? Aku tak mau menyusahkan orang duk main jalan hujan lebat-lebat tu semua. Jalan yang licin dan berlumpur. Jalan ni kalau licin, berlumpur, agak jadi mana? Oh, jalan licin ni. Orang main dia jadi terbah. Bila terbah jadi apa? Terlentang. Bila terlentang jadi apa? Terguling. Bila terguling jadi apa? Belum main. Bila belum main jadi apa? Balik. Tak main lah. Jadi tak mau payah. Hujan lebat tengah-tengah. Jadi makna kata ni cerita ni hari Jumaat. Cerita ni hari mana itu orang tak main Jumaat. Dia bang sallu fi buyutikum. Hampa sembahyanglah di rumah. Baik, tengok muka surat 39. Anak ni habis lewat sikit apa? Ke Monti tu dah kita tengok imam kata Monti saya bukan lawan. Belajar sikit-sikit kan. Dia tak ada cerita tak tu, dia makan besar sikit. Okey, pertanyaan bukit tanya juga dia lama sikit An-Nafi'in an Ibn Umar annahu nada bis-salati fi lailatin zat bardin wa rihin wa matar. Faqala fi akhir nida'i ala sallu fi rihalikum. Daripada Nafi', daripada Ibn Umar bahawa sungguhnya dia melepaskan azan pada satu malam yang sangat sejuk, berangin dan hujan lebat. Selesai azan dia menyeru ala sallu fi rihalikum. Sebab yang kedua ni, sebab dia ada hadis yang kedua, sebab dia ada 3, iaitu cuaca sejuk, betul, angin kencang dan hujan lebat. Campur dengan hadis pertama ni 3 kan, hujan. Okey.
Jadi cuaca sejuk sangat pun nak pergi masjid tak boleh. Hujan lebat nak pergi masjid pun tak boleh. Kalau hujan ni, bila hujan ni dengar lepas PKP pun, kalau lepas ni Tok Bilal dia main lah hujan lebat semua boleh bang tu ni. Jadi mana dia tak seragam selalu kita dah. Katalah di Singkiang ni hujan pun lebat semua. Singkiang tu tak hujan. Mabuk dah. Di Singkiang dah hujan lebat semua ni. Dia dah sampai dah. Dia boleh bang sallu fi buyutikum. Pasal apa? Ada hadis. Tapi dengan syarat hujan lebat semua lah. Jangan tengok pokok hujan. Bang tu tu mampu tak boleh. Kalau cuaca sejuk pun boleh. Tapi sejuk sungguh-sungguh lah, bukan sejuk sikit-sikit. Sejuk sungguh ni kalau jalan dia keluar macam semua keras. Tu sejuk sungguh ni keluar tu. Jadi keras. Tak gerak tu. Keras. Tu boleh bang sallu fi buyutikum. Dia keluar tu. Sallu fi buyutikum, dia keras jalan. Tapi mana? Sampai orang nak pergi kerja lah. Tak tahu matahari naik baru cayak. Nanti yang dia mana tadi keras dalam masjid tadi. Lah baru cayak tak naik. Subuh mayang ni, mayang apa keras tadi. Tu kena sejuk betul-betul. Baik. Bukanlah lagu tu, tu lajak terah tu. Sejuk sungguh lah, sejuk memang dia. Macam ni contoh sejuk tu. Duduk tu. Tu sejuk tu. Sampai duduk tu. Nak sembahyang dah. Dia sejuk. Kalau dia pergi masjid pun jadi kalau. Duduk tu. Dia tak naik atas. Sejuk semua. Nah, tu contoh dah. Baik, dalam doa hadis ni dia tak sebut COVID pun. Tak ada COVID pun, sikit tak kata. COVID tak ada, tapi dikiaskan sebab hujan lebat, angin kencang. Sebab dia apa? Tak boleh pergi masjid. Sebab tak boleh pergi masjid tu, maka abang sallu fi buyutikum tu. Jadi COVID ni orang tak pergi masjid, masjid tutup. Maka abang sallu fi buyutikum. Tu maksud dia. Baik. Ni sebelum ni kita akan pernah dengar bang tu dia dengar tujuh. Okey, bila kita dengar sallu fi buyutikum, kita nak kata apa? Kita nak kata apa? Maka kita ada dua pilihan. Kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, bila Tok Bilal bang sallu fi buyutikum, pilihan pertama duduk diam, saudara kata apa? Pilihan yang kedua, bila dengar Tok Bilal dah sallu fi buyutikum, jawab la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan baru ni diam ke jawab? Diam. Pasal apa tak jawab? Pasal tak tahu. Betul pasal tak tahu. Betul tak silap. Tak sampai video saya. Pasal apa tak sampai? Saya mula-mula PKP tu, orang tanya lah WhatsApp. Orang bang solo PKP tu nak kata lu mana? Saya terus buat video. Duduk rumah buat video. Anak saya rakam, saya cakap. Lepas tu tembak habis merata. Takkan tak sampai Singkiang. Sampai. Jangan kata tak sampai. Sampai. Cuma tuan-tuan lupa. Sampai. Yang syok kita tembak video tu. Tembak. Saya tengok tu orang tengok. Lepas tu tembak main Singkiang. Tembak pi apa nama Singkiang Lut tembak pi Yang tembak api apa Sungai Dun tembak api Rostak tembak dan apa tembak main saya balik kat aku orang tembak main apa aku tembak api ke apa. Ada pening. Okey habis. Kemudian muka surat 41 ini kesan yang keempat, tiada solat Jumaat sepanjang tempoh PKP ni. Main Jumaat tak ada. Berapa kali? 9 kali. Okey, apa hukum main Jumaat bagi orang lelaki bermukim mustatin dan 4? Hukumnya wajib. Apa hukum orang yang wajib sembahyang Jumaat tak sembahyang Jumaat? Hukumnya haram dan besar. Apa hukum orang yang wajib sembahyang Jumaat dia tak sembahyang Jumaat banyak kali? Apa hukum? Hukumnya haram jadah. Pasal banyak kali. 3 kali dia dicap sebagai munafik. Betul? Okey. Tapi kalau dia uzur tak wajib sembahyang Jumaat. Siapa uzur? Orang sakit lah. Pelong tadi pergi sembahyang Jumaat lah. Tak. Awak tak pergi sembahyang Jumaat? 2 tahun ni lah tak bangkit. 3 bulan dah.
Mangkau sembahyang Jumaat subuh pun tak sembahyang. Sakit terus. Kau Jumaat. Sakit. Tapi kalau panjang awak tak sembahyang, aku sakit. Panjang sakit apa? Aku sakit hati. Tu tak boleh. Tu kena sembahyang. Nah. Okey. Kita apa nama PKP pun ni tak sembahyang Jumaat 9 kali. Berdosa tak berdosa? Dosa tak? Tak. Pasal apa tak berdosa? Pasal uzur. Pasal apa uzur? Masjid tutup. Pasal apa masjid tutup? Covid. Pasal apa Covid? Masjid tutup. Nah, jadi tak berdosa. Orang tak sembahyang Jumaat, tu qadi tak sembahyang Jumaat, tu imam tak sembahyang Jumaat, ustaz tak sembahyang Jumaat, pensyarah tak sembahyang Jumaat. No, lawyer tak sembahyang Jumaat, doktor tak sembahyang Jumaat, nelayan tak sembahyang Jumaat. No, semua tak sembahyang Jumaat. Tak berdosa. Lepas tu tanya orang sikap. Lepas daripada ni dia pergi merobok. Pergi beli ikan. Lepas tu tanya, lepas minggu 10 boleh sembahyang Jumaat lah. Orang tanya dah, hang baru ni PKP sembahyang Jumaat lah. Dia tak nak sembahyang apa, masjid tak buka. Dia tak buka. Boleh tanya, hang pun tak sembahyang. Kawan tu tanya dah balik, apa hukum tak sembahyang Jumaat? Dosa tak? Pasal apa nak berdosa? Keuzuran. Jadi tak berdosa? Ya, tak berdosa. Ya. Hang tak sembahyang Jumaat? Tak. Pasal apa? Pasal masjid tutup. Berdosa tak sembahyang Jumaat? Tak berdosa. Jadi 9 minggu hang tak sembahyang Jumaat? Tak. Lahum hang sembahyang tak? Tak. Tu jadi diulang-ulang. Tu 3 suku. Habis. Okey jadi tak sembahyang Jumaat masa PKP tu tak berdosa pasal keuzuran. Apa keuzurannya? Iaitu kita dihalang pergi ke masjid. Masjid ditutup sebab jangkitan Covid. Habis. Muka surat 45. Ni baca laju ni. Okey, ibadah di masjid dipindahkan ke rumah kediaman. Siapa yang bisa buat ibadah di masjid tu, tiba-tiba PKP, tak boleh lah nak buat ibadah tu di masjid. Musim PKP tu, kita pun buat ibadah tu di rumah. Apa dia ibadah tu? Muka surat 46. Nombor 1, solat zuhur menggantikan solat Jumaat. Jadi pada waktu sembahyang Jumaat tu tak boleh buat apa, sembahyang zuhur di rumah lah. Tapi menepati makna pindah kalau kita sembahyang zuhur tu berjamaah. Pasal kita sembahyang Jumaat, tidak. Kita sembahyang zuhur bilangan jemaah yang ramai. Pasal apa? Di Jumaat dengan jemaah yang ramai. Jadi mana orang duduk dalam rumah tu, siapa boleh sembahyang, semua ajak sembahyang. Tak bisa sembahyang sia-sia. Dan yang ketiganya, sembahyang zuhur tu mesti awal waktu, sebab kita sembahyang Jumaat pun di awal waktu. Itu baru makna pindah. Okey. Yang kedua, solat berjemaah. Qasar 46 lah. Okey. Solat orang dia biasa main jemaah di masjid, tiba-tiba PKP, maka mau tak mau terpaksa sembahyang jemaah di rumah. Dipindahkan sembahyang jemaah di masjid tu ke rumah. Okey. Muka surat 48. Ada persoalan, sembahyang jemaah di masjid dengan rumah ni sama ke tak sama? Ada beza tak? Jawabnya ada yang sama, ada yang tak sama. Muka surat 48. Apa yang samanya? Yang samanya pahala. Mana kalau sembahyang di rumah, pahala tetap sama di masjid. Pahala sembahyang di rumah tu. Ni dalam hadis di bawah tu. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Wa fi riwayatin bi 25 darajah. Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 pahala. Pada riwayat yang lain 25 pahala. 27 Muka surat 49. Imam Khatib Syarbini dia kata, orang yang sembahyang jemaah khusyuk dapat 27 pahala. Siapa sembahyang tak khusyuk 25 pahala. Orang sikit 27 kan? Okey, baik, 27. Bagus. Okey. Makna 27 25 tu di masjid pun banyak tu lah, di rumah pun banyak tu persamaan. Apa perbezaan dia sembahyang jemaah masjid dan rumah ni? Tentulah hebat di masjid. Pasal apa? Dari segi tempat. Masjid ni tempat yang mulia. Sembahyang jemaah tu nampak syiar dia. Betul tak? Nampak syiar dia. Lagi bilangan jemaah lebih ramai daripada di rumah. Apa lagi? Dapat pahala i'tikaf, dapat pahala berjalan pergi masjid, naik motor, naik kereta, usaha pergi masjid tu. Lagi dapat doa malaikat, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Di rumah malaikat tak doa tu dan boleh mengaji. Ni lah kita terlepas sembahyang tempoh PKP. Tapi tak apalah,
daripada apa nama nak lepas semua, jangan lepas langsung, sembahyanglah jemaah walaupun di rumah. Orang tua kata apa, kalau tak dapat rotan, tak dapat rotan akak pun jadilah, tak boleh tu di ketua pun tak apa. Dia orang okey habis muka surat 50. Ni nak pindah ibadat, kita pindah main rumah ni, solat tarawih. Solat tarawih baru ni mana ada sembahyang di masjid. Sudah tak pasal PKP. Jadi tahun ni mencatatkan imam tarawih paling ramai. Paling ramai semua. Dan imam tarawih ni macam-macam pasal rumah masing-masing. Tok bila macam ada yang salawat derah mula, suara habis hujung, ada yang rengah derah, suara tak keluar. Macam-macam lah. Tu imam ada yang baca sampai makmum tak dengar. Mula-mula dia baca orang singkat ni, singkat darat. Mula dia pasal nak dengar, tiba-tiba belakang dia ada menantu dah. Menantu dia ustazah, duduk ke belakang sah. Nak balik tabligh pergi. Duduk minggu ni. Kalau tak ada menantu tu, kalau menantu tekak kerja goreng mi tak apa lagi. Ni ustazah. Dia menantu dia, bini dia, anak perempuan seorang, anak jantan seorang. Anak jantan dia lelaki menantu dia tu duduk terang tu, tak boleh balik dah. Duduk depan mayang tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Sabbih isma rabbika. Allahu Akbar. Menantu dengan bini tu boleh rokok sujud tu pasal nampak pergerakan dia lah. Kalau tidak pakai tak ada. Mayang dulu kan, habis mayang menantu dia bapak. Ya. Kenapa suara bapak perlahan? Bukan bapak tak boleh baca derai, tapi jemaah kita sikit tak padan suara derai. Padahal dia ketang tegur silap. Menantu dia ustazah lebih kurang. Jadi bukan mayang tarawih lah di rumah. Alhamdulillah. Muka surat 52. Ni kita pindah rumah ni, tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan, antara amalan yang termasuk dalam senarai disunatkan ialah baca Quran secara tadarus, dan tempat yang digalakkan bertadarus adalah di masjid. Tadarus macam mana? Baca kumpulan, tapi dia ada dua sesi, baca dan dengar. Mana contoh kalau 10 orang bentuk tu kumpulan, orang nombor 1 baca, nombor 2 sampai 10 kena dengar. Orang nombor 2 baca 1, 3 sampai 10 dengar. Orang nombor 3 baca 1, 2, 4 sampai 10 dengar. Orang 10 baca 1 sampai 9 kena dengar. Biasanya satu sesi tadarus tu orang baca 1 juzuk. Baik. Tapi tahun ni tak boleh nak tadarus di masjid, maka dipindah ke rumah. Pindah rumah tak boleh pergi orang sebelah mai. Kalau pergi orang sebelah mai, lagi boleh mai. Maka bacalah ahli keluarga rumah. Dalam rumah ni ada yang boleh buat, ada yang tak boleh. Kalau ahli keluarga sikit, tak apa nak jadi. Dekat 2 orang tak syok saja, kena ramai. Maka dia ambil kaedah terbaru tadarus di rumah ni, iaitu tadarus di rumah masing-masing, tapi makna tadarus sampai. Macam mana? Tengok muka surat 54. Orang panggil tadarus secara maya. Tadarus secara maya. Pasal apa tadarus secara maya? Pasal nak tadarus di masjid tidak bermaya. Tu tadarus secara maya, menggunakan apa nama ni lah, telefon ni bawah tu lah. Okey, menggunakan aplikasi Google Meet. Contohnya lah, macam mana ambil telefon tu set lah. Dia keluar muka 5-6 orang, 5 orang buah pian saya tengok. Ada setengah dia tak puas hati, telefon tu kecil ingat, dia pindah pergi komputer. Tak puas hati, dia buah di TV. Tak puas hati, beli skrin besar lah, macam Perdana Menteri duduk syurah. Buat apa beli skrin besar nak tadarus Quran. Lepas tu lipat simpan dulu. Macam mana tadarus secara maya? Senang. Dia kena ada konsep aku baca, hang dengar. Walaupun duduk tempat belit-belit, tapi muka nampak, dapat pahala. Contoh, besar dia duduk di singkap darat. Ni geng dia, geng tadarus ni besar duduk di singkap darat. Halimah singkap lek. Fatimah apa nama kampung kan Huat. Ni minggu tu lah. Fatimah Huat. Jamilah Yan. Sopiah Sungai Yan. Sungai Udang. Lagi Khadijah Sungai Yan. Khadijah Sungai Yan.
Maznah, gua cepedak. Maznah gua cepedak. Lepas tu apa lagi? Hasnah. Hasnah apa nama betul 17. Siti Nurhaliza Kuala Lumpur, Nilofa Kuala Lumpur. Dah 10 orang cukup. Baca Quran boleh. Dia tadarus tu lah. Jadi tadarus dalam maya tu semua pakai tengok skrin. Komputer ke telefon macam besar orang singkat dia mula sebab dia pala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 9 orang lagi semua pakai tengok dan dengar. Habis dia baca sadaqallahul azim. Jamilah hak duk disingkat lu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Besar hak baca tadi, dia pun dengar, buat 3 dulu. Begitulah semua. Ada dengar dah baca. Apabila mereka komplitkan tu, walaupun dalam rumah masing-masing, mereka mendapat pahala tadarus Al-Quran. Kalau mereka boleh konsisten istiqamah sebulan, mereka dapat pahala khatam Al-Quran. Betul? Ada satu lagi, ni dia tak dapat tadarus. Ni dia kumpulan WhatsApp. Kumpulan WhatsApp dia buat macam ni. Besar dia. Besar dia besar milah apa semua tadi, apa 10 orang ni tak. Lama kita baca Quran. Grup WhatsApp ni apa 10 orang. Besar habis kata aku baca juzuk 1 sampai 3. Hang milah 4 sampai 6. Sampai bawah ni maznah hang 28 sampai 30. Siapa habis baca rate dalam WhatsApp habis baca rate. Tentu maznah hak 28, 29, 30 rate dulu. Besar hak pengajuk haram tak baca lagi. Tapi lama-lama pakai rate habis semua. Hak tu dapat pahala baca Quran, tak dapat pahala tadarus. Pasal apa? Besar baca maznah tak dengar, maznah baca besar tak dengar. Tapi dapat juga pahala tu, pahala baca Quran. Baik-baik ada bilang duk rap nyanyi lagu. Betul tak? Ni 10 orang misalnya dalam kita orang lama-lama kita menyanyi lagu, siapa habis menyanyi rap. Besar dia bila larut malam. Lagu dia bila larut malam. Milah hang lagu Seroja. Lagi Khadijah hang semangat kenegaraan, lagu Negaraku. No, Sophia hang orang Kedah sejati, Allah selamat sultan. Selamat sultan. Hang Faridah tak apa hari dah, lagu Selimut Putih. Habis baca rek. Daripada rek lagu baik hang rek baca Quran. Tak? Tu contoh. Dapat pahala baca Quran dalam kumpulan WhatsApp. Habis. Kemudian muka surat 56, solat Aidilfitri. Habis salah tahun ni. Mana ada sembahyang raya di masjid, mau berat di rumah. Allah di rumah. Macam tu imam ni ada hak baca khutbah, ada tak baca khutbah. Tak baca khutbah raya tak masalah. Khutbah raya tu sunat saja, tapi ada semangat nak baca juga. Dia tiang duk pi print hak khutbah Jakim lah apa semua, dia print keluar beli dia. Dia menerah seminggu. Lepas tu cari tungkat tak ada. Masjid tutup. Ambil pala cangkui. Ambil pala cangkui seorang penyapu rumah ada belakang. Baca khutbah. Tak tak tengok-tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dengar bini dia dengan anak dia apa? Bini dia apa kami 4 anak isteriku dan anak-anak. Turun balik. Semangat. Lepas tu baca jadi imam tak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hak boleh sabihis. Hak yang tak ni Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surah ya rukun kedua qul a'udzu birabbin nas. Bini dia pasal apa? Abang baca qul a'udzu birabbil falaq tak baca sabihis. Apa saya jemaah sikit. Sebab tu baca ni pada hadiah tak apa. Nak. Habis. Muka surat 58 ni nak berapa ya? Sabar sikit ya. Adakah sama pahala ibadah di rumah dan di masjid? Orang boleh tanya, pasal PKP orang pindah ibadat kita daripada masjid pergi rumah. Sama tak pahala kita buat di rumah tu dengan di masjid? Pahala tadi ya. Mayang tarawih, mayang raya, lagi tadarus Quran, mayang jemaah. Sama tak pahala hak kita buat di rumah dengan masjid? Jawabnya, tengok hadis ni. Muka surat 59. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan fa shaghalahu 'anhu maradun aw safarun kutiba lahu ka salihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim.
Apabila seorang hamba melakukan amalan soleh ketika dia jatuh sakit atau sedang musafir, dia mendapat pahala amalannya itu seperti dia melakukannya semasa sihat dan bermukim. Jadi dalam hadis ini Nabi cerita orang ni ada masa dia uzur, ada masa dia tak uzur. Dalam hadis ni uzur Nabi sebut dalam hadis ni dua keadaan uzur. Yang pertama sakit, yang kedua musafir. Musafir itu uzur. Tak uzur, yang pertama sihat, yang kedua bermukim. Okey. Nabi cerita orang yang duk biasa tak uzur, tiba-tiba dia uzur, maka dia teruskan ibadat macam dia biasa buat masa tak uzur. Nabi kata pahala dia dapat tu macam dia tak uzur. Mana orang yang sakit, pahala dia dapat buat ibadat tu macam dia sihat. Masa dia buat sihat, orang musafir pahala pun macam dia ni. Pasal kita tengok contoh macam orang musafir. Saya ambil contoh semayang. Orang musafir semayang dia tak semacam dengan orang yang bermukim. Dia jamak, dia campur dua. So dia kosor. Kalau kita mungkin dia buat itu. Sebab apa dia boleh buat itu? Sebab dia uzur. Orang sakit pun serupa lah. Orang sakit pun serupa. Orang sakit masa dia semayang, keadaan semayang dia tak sama dengan orang sihat. Dia boleh. Betul tak? Kalau orang sihat, dia boleh semayang berdiri. Orang sakit, dia semayang duduk pasal dia sakit. Betul tak? Orang sihat semayang dia suara deras. Orang sakit suara dia pelan. Ni orang sihat. Allahu Akbar. Itu orang sihat. Orang sakit Allahu Akbar. Orang sihat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang sihat. Orang sakit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah pun macam pendek-pendek, macam tahiyat. Tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu orang sihat. Orang sihat. Baik-baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. La ilaha. Itu orang sihat. Orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lipat je dah, tidur balik. Sama lah orang sihat semayang dengan orang sakit semayang. Tak sama. Tak sama. Okey? Tak sama. Orang sihat tu, orang sakit dia semayang tak sama. Pahala dia semayang tu sama tak dengan orang sihat? Sama lah. Sama lah. Sama dengan syarat masa dia sihat dia duduk semayang. Dengan syarat masa dia sihat dia duduk semayang. Kalau dia sihat tak semayang tak sama. Contoh Tok Wan ni lah. Tok Wan ni kata kat cucu, awang telak Tok Wan dia pergi semayang. Cucu pun setia kat Tok Wan. Lepas tu telak Tok Wan pergi semayang. Main duduk tempat semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca belah-belah sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dah. Habislah tuan, habis. Jangan tuan yang mereka tuan tak sihat. Pahala macam mana? Pahala macam tuan masa sihat dulu. Hei, tuan tahu mana? Hang baca buku biru. Tak kena tak tahu. Hang baca buku biru. Macam tuan ambil lah, tuan pergi dengar kuliah. Tu betul ya. Pasal masa dia sihat, dia duduk semayang. Tapi kalau dia tak pernah semayang masa sihat, sakit pun nak semayang, mana boleh sama? Dia tak sama. Dia seumur hidup haram tak pernah semayang. Tentu main sakit nak semayang. Duduk tekstil dah. Abang cucu, tolak tuan pergi beli ayak. Cucu awak tuan nak kencing pula. Tak. Tuan nak apa? Tuan nak biar semayang. Tuan semayang lah. Mau nak bola. Tuan semayang, mau nak bola. Tuan mimpi apa ni? Tuan bosan nak mimpi dekat lah. Dia pun semayang, semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu cucu dan tuan macam mana? Tuan semayang seluruh, tuan tak sihat. Semayang corong tak sihat. Pahala macam mana? Pahala macam orang sihat. Tuan tahu mana? Yang baca buku biru. Cucu kata, tuan beli tak baca. Tentang faham ni tak faham ni? Kau tak faham memang teruk.
Itulah maksud dia bandingan. Macam itulah kita orang duduk biasa main masjid, tiba-tiba dia tak boleh main masjid pasal masjid ditutup pasal PKP. Dia buat ibadat di rumah tu, pahala dia sama macam dia buat ibadat di masjid. Pasal apa? Pasal dia uzur. Tapi dengan syarat dia duduk biasa main masjid, tapi tak pernah main masjid. Elok-elok nak main masjid, PKP. Baru nak pulang main masjid, terus PKP. Lepas tu dia pun pulun buat ibadat di rumah. Anak tengok ayah pulun macam di masjid. Walaupun kita buat di rumah, tapi pahala macam pergi masjid. Ayah tahu mana? Buku biru. Ayah beli tak baca. Faham tu? Tu maksud dia. Habis. Muka surat 62. Kematian dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP ni kematian sedih lah. Sebab masjid ditutup, banyak tak boleh semayang dalam masjid, semayang di rumah. Jumlah semayang pun sikit-sikit, tak boleh ramai-ramai. Lagi pengumian pun sikit-sikit, tak boleh ramai. Okey. Simpan jenazah pun keluar arahan, talqin jangan baca doa saja. Baca doa baik. Lepas tu banyak tanya, tak baca talqin lah, PKP boleh tu? Jangan nak buat ulang tu Dan muka surat 64, kelas pengajian agama dalam Terengganu. Ni kesan PKP. Kita duduk beza main masjid, mengaji misal-misal ni, tiba-tiba PKP masjid tak boleh main. Orang kaki mengaji orang. Tercetusnya idea orang mengajar online dalam talian Facebook apa semua tu. Ramai yang tendang dia tengok. Saya pun duduk mengajar dalam Facebook. Mengajar duduk di rumah cari background tak tahu nak apa lah. Tengok tirai tu. Tapi pederah kira apa kan. Tapi mengajar di rumah ni orang duduk tengok lah Facebook tu. Ribu-ribu orang tengok. Tapi kita tak tengok apa. Tu masalah. Tapi semangat apa tu. Tuan-tuan dan perempuan semangat macam duduk tengah tuan-tuan dan perempuan, anak abah nasi masalah. Kita pun peringkat besarlah. Okey. Jadi habislah. Itu kesan ibadah dalam musim PKP. Muka surat 68 tu next trip. Next trip nanti terus saya abang terima lah. Tapi kalau terima dia nak tolong baca, saya tak main. Dia tak ada masalah. Nak main terima. Kenapa? Dia kata dia nak baca, saya tak main lah. Saya tak ada masalah. Okey lah. What date is today? Ini berapa bulan? 19. Okey, 19 Januari. Disember. Ada soalan tak? Aku nak tanya. Ini ada lagi nak tanya. Nak tanya apa? Nama apa? Hafidi duduk mana? Duduk sini. Okey, baik. Nak tanya apa Hafidi ya? Tak apa, tak nak mic apa? Dekat, tanya. Dia tak mic. Dia pakai mic? Kemai Hafidi ni. Okey, Hafidi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Tuan Syed. Ya. Saya ada satu soalan. Ya. Berkenaan dengan tentang ibadat dalam PKP ni lah. Ya. Saya tak ingat lah, tapi saya dah dengar daripada pertikaian daripada makcik mana. Saya dia kata Makcik. Habaq nama makcik tu? dah tak ingat nama dia. Sophia kot. Okey. Tak apa Hafidi. Lepas tu dia kata dia mempertikaikan pasal semayang lah. Kan waktu daripada start pada 1400 tahun dulu kan, semayang tak pernah menjawab. Tiba-tiba semayang jawab. Itu bila jadi isu begitu, dia kata disebabkan semayang menjawab tu boleh berlakunya COVID tu masuk. Kalau kata semayang dekat, kata COVID tak masuk, tak tahu kata, tapi dia kata disebabkan kita semayang jawab tu lah COVID tu masuk. Okey. Itu jadikan contohnya, dia kata mana ada dalam hukum kata semayang jawab kan, semayang kan sebenarnya orang bapak kan seorang. Ya. Semayang ni sebenarnya orang bapak kan tiba-tiba semayang kena jawab. Okey. Jadi nak Tuan Syed terang, bukan terang untuk saya, terang untuk semua. Nak terang makcik tu dia tak tahu. Dia tak tahu.
Tak apa masjid. Okey, baik. Habis dia abang masjid tu. Ingat betul? Habis dia abang masjid tu, makcik main masjid Singkiang darat, saya peso main syarah. Makcik dengar begitu elok. Sembahyang ni jarak pasal apa? Hak ni main jarak ni bulan depan, bab 3. Bulan depan insya-Allah. Tapi saya tak siaplah. Ada orang dia lihat buruk. Ada satu masjid di Kota Belah Ustaz tu. Saya dah pergi mengajak. Dia pasal sepupu masjid tu. Dia orang lentan. Dia lihat buruk. Dia kata, saya dah buat jarak-jarak tu lah. Dia tak heran kat saya. Lepas tu bila saya balik, dia buat ham nak kira tu saya tu. Dia pergi ambil taman tu. Orang kata dia, nak kira tu saya. Sudah kira tu saya tu. Mayang rapat dia macam tu. Ni mas-mas mak tu orang pakai. Nak kira tu saya tu. Orang kata dia. Saya tahu ni saya tu imam tak? Tu imam kata dia dekat tiket tu saja. Saya dah orang tua tak boleh tunjuk ajak payah ambil pergi ke dia. Pergi dah tak apa lah. Bulan depan saya pergi sekali lagi. Dia tu. Saya pergi. Saya sampai di bawah Azan, masuk masjid, orang komat. Sama dengan komat, polis masuk 2 orang. Polis orang tu kata angkau tu je tu. Dandan dia pergi cari emas. Pasal masjid ada spare. Lepas tu semayang dia reti penyerakan. Hak bulan lepas tegak. Pasal apa? Dia tegur boleh. Tidak angkata api kat boleh tu. Kat aku angkata api boleh tu. Kat aku angkata angkara tu saya tu. Cuba angkata angkara angkara boleh tu. Angkata tu. Cuba angkata angkara boleh tu. Bila dia kata angkara boleh tu, boleh kata angkara 1000. Lihat bu. Jadi abang makcik tu. Jadi makcik tu dia nasihatkan mengaji bagi faham elok-elok insya-Allah. Alasan Covid duduk tengah semua kesian macam orang kampung ni memang gitu. Kadang-kadang dia ada kisah benda yang hal betul-betul kan. Tiba-tiba kita duk main benda ni, dia kata benda baru. Memang benda ni baru pada orang yang tak tahu. Pada orang yang tak tahu. Cuba tengok TV macam orang umrah di Masjid Haram. Penyerakan lagi macam di Masjid Azhar, mereka 2 meter tu, kita 1 meter. Meter lagi sekarang lah. Tu. Pakar yang kata 1 meter 2 meter ni penyerakan tu kesihatan, ustaz tak erti. Ustaz tak erti. Ilmu mereka tu kita pindah untuk melaksanakan urusan ibadat ni. Sebab ada orang kesihatan kata penyerakan yang ideal, yang agak-agak yang kita tu tak apa ni adalah 1 meter. Lebih lagi bagus lah. Lebih lagi bagus. Jadi tak apa habis ni. Makcik tu insya-Allah lama-lama dia faham. Kita jangan marah dia. Sesungguhnya dia belum faham. Apabila dia faham baru dia mengerti. Bila dia mengerti maka dia akan patuhi SOP. Orang salah. Ada lagi soalan? Biar. Habis dah kita nak sembahyang. Tu ada lagi bulan depan. Tarikh kalau bulan depan saya tarikh ikut suka saya, bukan secara tetap. Saya ada jadual saya. Kena tahun depan, bulan depan tahun depan pula. Nah. Tarikh nanti saya abang kalau Cik Iman tarikh tu tak ada berlagang dengan siapa-siapa, saya main lah. Kalau berlagang dengan siapa-siapa maka saya pun tak main. Ataupun kalau boleh aja saya main. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.